Ya, Yang Hormat Ibu Timo Bentang. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya cadang bahawa perbelanjaan diluluskan dengan syarat dikurangkan sebanyak RM10 daripada maksud Bekalan 9 Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia kod 10,000 yang mula melalui dengan memotong gaji Ketua Pesuruhjaya sebanyak RM10. Tuan Pengerusi, sungguh pun kita adalah slogan Satu Malaysia Rakyat didahului, pencapaian diutamakan bersama SUP atau alfabet SUP GTP, NKRA, MKRA, SRI, ETP dan sebagainya, serta satu persatu roadmap yang sering dikemukakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri bersama Plan Integriti Nasional bekas Perdana Menteri. Malaysia masih merupakan negara yang berada di tempat paling rendah dalam senarai Indeks Persepsi Rasuah Transparency International atau TICPI di kalangan negara-negara di Asia Pasifik dalam tempoh 16 tahun ini, sejak senarai berkenaan dikemukakan setiap tahun dari tahun 1995. Dalam TICPI yang pertama pada tahun 1995, Malaysia disenaraikan pada tempat ke-23 dari 41 negara yang dikaji, atau tempat ke-6 tinggi di kalangan negara-negara Asia Pasifik, di belakang New Zealand 1, Singapura 3, Australia 7, Hong Kong 17 dan Jepun 20. Dan skor CPI kita adalah 5.28. 16 tahun kemudian, setelah sebagai kempen anti rasuah, dua perundangan anti rasuah utama serta transformasi Badan Pencegah Rasuah menjadi Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia yang melibatkan dana awam yang begitu banyak, lagi penambahan kaki tangan yang mendadak, Malaysia kekal di kedudukan bawahan TICPI dan tahun lepas di tempat ke-56 dengan skor, dan tahun yang terbaru ini di tempat ke-56 dengan skor yang paling rendah sekali, iaitu 4.4, menjunam menjadi negara ke-11 di negara-negara Asia Pasifik. Dalam 16 tahun ini, Malaysia telah kalah kepada 5 lagi negara-negara di Asia Pasifik, iaitu Taiwan yang kini di tempat ke-33 dengan skor CPI 5.8, Bhutan nombor 36 skor 5.7, Brunei nombor 38 skor 5.5, Korea Selatan nombor 39 skor 5.4 dan Macau nombor 46 skor 5.0. Lebih serius lagi adalah lain-lain negara yang dulunya berada di barisan bawah senarai TICPI kini semakin maju, sementara Malaysia pula semakin memundur. Negeri Thai, China dan Indonesia adalah 3 contoh di Asia. Negeri China disenaraikan pada tempat ke-40 dengan skor CPI 2.16 dalam tahun 1995, tetapi pada 2010 ia disenaraikan pada tempat ke-78 dan skor CPI-nya 3.5. Mengikut kadar purata tahunan kemajuan negeri China dan kemunduran Malaysia mengikut skor CPI 16 tahun ini, negeri China bukan sahaja semakin mendekati kedudukan Malaysia, malah akan maju ke depan Malaysia sama ada dari segi kedudukan atau skor CPI mereka bila sampai tahun 2017, ialah dalam 6 tahun. Satu lagi negara Asia yang akan mendahului Malaysia adalah negeri Thai yang berada di tempat ke-34 dengan skor CPI 2.79 dalam tahun 1995 dan kini berada di kedudukan sama dengan negeri China, iaitu tempat ke-78 dengan skor CPI 3.5. Semakin mendekati kedudukan Malaysia adalah India yang berada di tempat ke-87 dengan skor 3.3 berbanding dengan tempat ke-35 dan skor 2.78 dalam tahun 1995. Malah Indonesia juga kelihatan mencapai kemajuan dalam usaha anti rasuahnya. Dalam 1995, Indonesia disenaraikan pada tempat ke-41 dan skor CPI-nya 1.94,
Kini ia disenaraikan di tempat ke-110 dengan skor CPI 2.8. Malaysia merupakan negara paling teruk dalam pencapaian TICPI untuk tempoh 16 tahun ini. Jatuh dari nombor 24 dengan skor CPI 5.28 kepada nombor 56 dengan skor CPI 4.4 dalam tahun 2010. Pencapaian Malaysia semakin merosot berbanding dengan lain-lain negara di lain-lain rantau. Sebagai contohnya, negeri Turki yang berada di tempat ke-29 tahun 1995 dengan skor CPI 4.4 kini berada di tempat yang sama dengan Malaysia, iaitu di tempat ke-56 dengan skor CPI 4.4. Amat menyakitkan hati lagi adalah apabila kita lihat bagaimana Malaysia boleh ketinggalan di belakang negara-negara Timur Tengah. Jordan dalam tahun 1996 disenaraikan di tempat ke-30 dengan skor CPI 4.89 berbanding dengan tempat ke-26 dan skor CPI 5.32 Malaysia. Dalam TICPI 2010, Jordan telah mendahului Malaysia, kini berada di tempat ke-50 dengan skor CPI 4.7. Arab Saudi yang pertama kali disenaraikan dalam tahun 2003 dan berada di tempat ke-46 dengan skor CPI 4.5, dan masa itu Malaysia berada di tempat ke-37 dengan skor CPI 5.2, kini berada di depan kita, iaitu di tempat ke-50 dan skor CPI 4.7. Dalam 16 tahun ini, Tuan Pengerusi, Malaysia telah dianggap sebagai sebuah negara yang semakin korup, sementara negara-negara lain semakin bersih. NKRA mengenai memerangi rasuah telah menetapkan sasaran untuk meningkatkan skor TICPI dari 4.5 tahun lepas menjadi 4.9 tahun ini. Malangnya, apa yang berlaku adalah sebaliknya, iaitu jatuh menjadi 4.4, skor paling rendah sekali. Apa yang tidak boleh diterima dan patut dikutuk sekeras-kerasnya adalah usaha yang diambil oleh Menteri NKRA Datuk Idris Jallah, Pemandu Performance Management dan Delivery Unit dan SPRM untuk menyembunyikan kegagalan langkah-langkah pencegahan rasuah kita yang mengejutkan ini dengan mendakwah bahawa senarai dan skor TICPI tidak betul atau tidak tepat. Pemandu mendakwa bahawa dalam tahun yang lepas Malaysia telah mencapai skor anti rasuah yang lebih baik, iaitu 5.2 menjadi 6.3 mengikut IMD International Management Development World Competitiveness Yearbook, dari 3.6 menjadi 4.6 mengikut Asian Intelligence Newsletter Political Economic Risk Consultancy atau PRC, dan dari 4.5 menjadi 4.6 mengikut pelaporan saingan Global World Economic Forum WEF, dan berdasarkan kepada skor purata 4 kaji selidik yang berkenan adalah jelas Malaysia telah bertambah baik dari 4.45 dalam tahun 2009 menjadi 4.975 dalam tahun 2010. Pemandu yang mempunyai kaitangan bertaraf perunding dan profesional yang dibayar dengan gaji tinggi adalah semua tidak jujur, tidak etika dan tidak profesional dalam cuba melancarkan usaha perhubungan awam atau PR yang bukan berbentuk akademik demi menemukan kegagalan usaha anti rasuah NKRA, kerana adalah jelas TICPI tidak pernah mengubah metodologi ini banding dengan tahun-tahun yang lepas. CPI Malaysia untuk tahun 2010 adalah diukur oleh TI dari 6 sumber oleh 6 institusi bebas, sama seperti CPI yang lepas. Melainkan pemandu dapat mencabar keesahan skor-skor CPI yang lepas, iaitu tidak boleh mempersoalkan keesahan CBI tahun 2010. Skor TICPI paling buruk untuk Malaysia dalam 2010 sepatutnya menjadi satu isu paling penting di Parlimen, dan kerajaan seharusnya menjelaskan keadaan sebenar dalam peringkat penggulangan pembahasan bajet 2011 ini. Bagaimanapun perkara ini telah dielakkan, dan yang Perdana Menteri dua-dua pun tidaklah sentuh dalam perkara ini. Dan atas asas penurunan TICPI dalam 16 tahun ini kepada satu tahap yang
yang seterus lagi, inilah cukup untuk menjadi asas untuk satu usul censure terhadap SPRM. Dan sebenarnya SPRM sebagai agensi utama yang bertanggungjawab untuk haruslah bertanggungjawab mengenai kegagalan NKRA anti rasuah yang menyebabkan Malaysia sudah jatuh satu tahap yang begitu rendah dalam 16 tahun ini. Dalam 7 tahun yang lepas ini, Parlimen adalah menambahkan bajet 3 kali lipat ganda untuk agensi anti rasuah, daripada 76.4 juta ringgit kepada ACA BPR dalam tahun 2005 kepada 202 juta ringgit untuk SPRM untuk bajet 2011. Dan sungguh pun adalah pertambahan beberapa kali, bukan sahaja bajet tetapi perbelanjaan staf dan kemudahan-kemudahan, tetapi kedudukan Malaysia anti rasuah yang begitu teruk. Itulah sebab yang cukup untuk adalah satu usul untuk censure ini. Sebelum saya mengakhiri, saya harap bahawa pun oleh kerana ialah SPRM yang ada membuat siasatan mengenai kes Mat Zain, khasnya bukan kes Mat Zain tapi laporan bahawa adalah program negara adalah memasukkan bukti-bukti dalam kes Mata Lebam 1998, dan ada pun bersangkut paut dengan usul yang saya kemukakan pagi ini, yang Perdana Menteri ada kata bahawa beliau akan bawa kes ini kepada Kabinet. Saya harap bahawa kita boleh pun ada satu kenyataan dibuat dalam Parlimen ini supaya adalah accountability kepada Parlimen, dan bahawa tidak ada apa-apa untuk menutup dalam perkara ini. Sekian, terima kasih.